Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu shalih. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu shalih. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imaduddin wa ja'alaha mi'rajan lis-salikin wa ja'ala qurrata 'ainin fil musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbuna iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna fahma wa ilma wa hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya Allah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma layyin wa fiqh wa sih. الثاني لقراءة القرآن والحديث والأزكاة والأدعية والخطاب حمدك يا الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من فحم رحمتك. وقال الله تعالى في كتابه العظيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang munkar, yang ma'ruf, dan mencegah ia daripada munkar. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat, taufik, hidayah, dapat lagi meneruskan ubudiyah kita, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana sesuai dengan sifat kita, iaitu sifat sebagai hamba. Jadi kita tengok balik pada sebuah kitab kita ni, itu dalam perbahasan berkaitan niat lagi. Jadi kita masih duduk dalam faslun bidiyati fi halil ta'allum. Pasal menyatakan niat tak kala nak belajar. Jadi kita lebih ada sikit lagi sebelum pergi kepada pasal pada menyatakan memilih ilmu, guru, dan taulan, dan menyatakan ketetapan atas ilmu. Dia habis ada sedikit sini lagi. Jadi kita tengok pada muka surat 9 selepas dibahas dalam syair, itu berkaitan siapa yang menuntut ilmu dan belajar nak menghasilkan pahala. Maknanya nak menghasilkan pahala akhirah. Nescaya dia akan dapatlah kelebihan tu dan sebetul-betul. Bahkan Muslim rahimahullah ta'ala seolah bertanya kepada kita, apakah tidakkah dapat kelebihan, padahal ia menyampaikan kepada beberapa pangkat. Orang gini layak pangkat tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dibuat dengan cara betul. Jadi kita belajar bab apa? Kita belajar bab sembahyang, maka kita buat cara betul, maka kita dapat pahala. Itu disebut menghasilkan. Kalau kita belajar bab puasa atau kita belajar bab akidah, jadi semua itu menghasil pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia ajar kepada kita
bahkan banyak di dalam sembahyang. Kalau masalah berkaitan sembahyang banyak, kadang benda asas dia suruh kita mendalami, memahami. Jadi sebelum kita nak buat, sudah tentu kita akan melalui satu ilmu, iaitu ilmu fiqh, itu berkaitan sembahyang dan seterusnya, apatah lagi berkaitan dengan tasawuf dan sebagainya. Jadi dalam inilah dia, bila kita belajar menghasilkan pahala akhirah, itu jadi sebab kelebihan. Maka dia kata, ayuhai kaum, pandanglah ilmu kepada kerugian. Orang yang belajar menuntut ilmu kerana mencapai kelebihan daripada sesama hamba. Jadi tujuan dia buat, kalau dia ada sifat riak, maka dia duduk main dengan sama-sama hamba lah. Kalau dia beribadah, tujuan nak tunjuk orang, maka dia dah mengharap sama hamba. Kalau dia belajar sebelum ni, nak dapat pangkat, nak dapat pujian, apa yang disebut dalam kitab yang sebelah tu, pujian daripada sultan, pembesar, maka dia dapat benda tu, kerana sesama hamba. Okey, esok bila balik bertemu dengan Allah Ta'ala suruh pergi cari orang yang masa atas dunia kita buat kerja untuk dia je, ibadat untuk dia, tak habis untuk dia. Sebab tu dia suruh kita betul niat tadi, betul-betul niat, bukan sebelah tu. Kita tengok melalui hadis Nabi SAW, berapa ramai orang yang buat ibadat, berapa banyak amalan yang berbentuk akhirah, tapi padahal dia dunia, berapa banyak amalan dunia, tapi dia dapat akhirah. Sebab apa? Sebab niat tadi. Itu penting dalam belajar. Jadi daripada berharap mereka itu, mereka orang yang menuntut tu dan memberi mereka itu hamba Allah. Maknanya dia berhadap mereka itu hamba Allah. Dia harap semualah ke hamba Allah tu, dan memberi mereka itu hamba Allah akan hartanya, supaya beri akan hartanya. Lalu jenis orang yang ada harta, dia tak berharap kepada harta dah, dan tentu dia harap kepada pangkat ataupun nisbah ujian ataupun bermacam-macam lah, yang disebut nisbah penyakit tu. Malaikan, kita sambung hak lepas. Qala musannif rahimahullah ta'ala rafa'ana bidaraini amin ya rabbal alamin. Malaikan istithna situ. Jadi dalam kitab ni panjang, kalau boleh bahas nisbah melalui nahwu sarahnya, ataupun melalui akidah, ataupun melalui ilmu-ilmu alat lain. Tapi kita nak ambil kefahaman. Di malaikat apabila penuntut, ia penuntut akan kemegahan. Jadi kita tuntut ilmu ni boleh, ia akan kemegahan itu. Boleh nak megah ilmu tu kerana dia, kerana apa? Jadi jangan kita sempitkan sesuatu agama tu. Setengah orang dia sempit, bab mengumpat, dia tak mengumpat sebab dia kata dosa. Kalau bab dusta, dia tak mau berdusta sebab apa? Dosa. Sedangkan di sana Imam Ghazali bab dusta dia tetap. Apatah lagi bab mengumpat, bagi masyhur dalam kitab-kitab yang tasawuf, isu kita boleh mengumpat ribah dalam perkara yang berkaitan dengan maslahah,
mengadu qadi, seorang wanita mengadu qadi kaitan suami dia, tak beri nafkah atau nafkah, zalim dia dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Berbohong, boleh, untuk menyatukan orang, tapi tidaklah melampau. Atau dipanggil istilah lain tauriyah, keliru. Nanti kita tengok sikit perbezaan antara tauriyah dengan berbohong. Bohong jelas, mana lari tu daripada asal dia. Tauriyah ni dia macam syibih-syibih sikit. Maksudnya kita faham perkataan yang kita nak tu, kita sebut maksud kita air. Contohnya kumpulan kita daripada datang daripada air, dalam hadis Nabi, Nabi kata dia datang daripada air. Jadi satu puak dia faham ingat air, dia kumpulan Yaman, kumpulan air. Sebab yang dimaksudkan Nabi ialah air mani, kita diceritakan. Itu di sebuah tauriyah, dia ada perbezaan sikit. Tapi boleh, bila datangnya, bila disebut darurat, keperluan yang mendesak. Jadi Islam ni tak ada, kita kata ketat, tak berubah. Sampai tahap lahmal khinzir, jelas. Baik kata haram jelas. Bila datang mendesak darurah, dipanggil tubih al-mahdurah. Jadi boleh, sekadar cukup lah. Jadi banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala haram dalam makanan kita. Sebab tu dalam ayat Quran Allah Ta'ala jelas halal dan tayyibah. Ia baik, halal, boleh, tak ada masalah nak makan. Tapi kita tengok juga baik tak untuk diri kita. Apa yang baik sekitar rumah kita, pasir, tanah. Kalau seorang tu boleh makan tanah, hari-hari boleh makan tanah, sepinggan, tak ada masalah, halal hak dia, tanah dia, tapi dia tidak tayyibah. Itu pentingnya dalam Islam, dia panggil halal dan tayyibah. Atau perkara-perkara yang menjadi kebiasaan bahaya. Antaranya kita tengok bangkai najis, najis, semua bangkai najis, kecuali ikan, belalang, dan kita, manusia dalam kitab fiqh sebut bangkai. Cuma kita pergilah tempat-tempat lain, kita tak sebutlah, nak pergi menawar bangkai kejap, bakar ni tak ada, kita kata nak menawar jenazah, lembut, bagus. Tapi kita tak boleh makan, bukan sebuah ini seperti binatang, tapi kita tak boleh makan, ini sebuah kita tak najis tadi. Sebab Allah Ta'ala mulia, walaqad karramna bani Adam. Jadi kalau nisbah syibih manusia pun tak boleh makan. Ayat tersebut sebelum ni, kalau dalam kamus Arab ada jenis seekor binatang bagi nas, dia seperti manusia, cuma kaki sebelah je lah. Kalau kaki belah ni sebelah, maknanya tangan belah tak ada, tangan belah ni. Kalau kaki belah ni ada, maknanya tangan belah ni tak ada. Silang. Mata begitu juga, ada sebelah ni. Laju ni berjalan, kalau ditemu manusia, dia akan makan manusia. Ini kocok pula, kocok manusia menang katakan. Manusia tak boleh makan, tidak boleh makan. Sebab dia di sebelah syibih sikit, hampir sama. Dia bukan yang walaupun itu di laut, ikan bunta sekalipun haram, tak boleh makan. Sekalipun dia pandai panggil apa, buang racun, tak boleh. Jadi itulah, dalam agama dia jaga satu-satu. Jadi kalau kita nak buat perkara yang disebut perkara ma'ruf, disebut melahirkan, jadi taklah kita kata dalam agama ni tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh tu, tak ada.
perkara yang darurat mendesak sehingga diberi kelonggaran kepada kita. Qala musannif rahimahullah ta'ala, malaikat apabila menuntut kita perhati situ. Jadi tujuan dia ia akan kemegahan itu, maknanya sayugi semoleknya kita belajar jangan ada tujuan nak tuntut, nak dapat pujian, nak dapat sultan, nak dapat, nak tunjuk kelebihan, nak tunjuk ni macam-macam. Ada penyakit tu tapi boleh di sana kalau kita belajar tujuan bermegah ialah kerana menyuruh dengan kebajikan. Kita nak suruh orang buat kebajikan, ialah di situ. Dan menegah ia daripada kejahatan. Tu. Jadi harus kita tuntut ni. Tuntut ilmu, kita rasa mulia, kita rasa bangga dengan kita buat kebaikan. Kebaikan di sana ada perbahasan. Kita jangan ingat perkara ma'ruf, jelas perintah supaya kita buat ada 3. Kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas ma ra'a minkum munkar. Depan tu nisbah diguna perkataan lain. Ra'a perbuatan, tu diikuti fal perintah, fal yuwajir. Siapa tengok suatu kejahatan, maka dia kena ubah dengan tangannya. Tak mampu, bahaya keselamatan dia dengan lidah dia. Jadi lidah pun bahaya, maka hati tadi. Jadi sebab itulah tangan dengan lidah, berbahasa para ulama, tangan dengan lidah setengah tu disebut fardu kifayah saja. Tak ada siapa fardu ain, walaupun ada setengah pendapat kata ada. Kalau orang dah tolong ijah dah seorang, ada orang tolong siapa dah seorang, orang hak tegur ni dia ada kuasa, orang dah mudah-mudah buat dia, lepaslah kita. Tapi kita dah lepas satu lagi, iaitu hati. Hati di mana-mana pun kita duduk, kita tengok, kita kena letak dalam hati beci, tengok itu. Tapi tak arah, tak ada buat apa. Ikut hati beci, kita sebut. Ikut hati kita beci, kena letak gitu. Itu qada ain. Maknanya kalau kita tak letak beci tu, walaupun disebut selemah iman, maka kita dah tinggal perbuatan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita buat benda tu. Jadi perkara ma'ruf ia perkara yang paling mulia dalam agama. Sebab itulah dalam hadis ni di mana-mana kita biasa dengar suruh kita buat. Sebab itulah nak buat dia mesti kait dengan ilmu tadi. Dia kait dengan niat dulu. Macam mana kita nak dapat ilmu kalau niat dah salah? Walaupun dia banyak ilmu sekalipun, tapi niat salah, insya-Allah Allah Ta'ala dah pandang dia. Kalau niat dia betul, dia baca kitab dia akan nampak satu-satu. Dia tak perlu kau orang. Allah Ta'ala jaga dia. Allah Ta'ala bimbing dia. Nisbah bimbing hati dia, perbuatan dia dan sebagainya. Itu penting. Jadi kerana hendak menyuruh dengan kebajikan, bila kita tuntut ilmu akan kemegahan, kerana nak suruh orang buat kebajikan. Kita ngaji, kita belajar nak tuntut supaya orang buat kebaikan, cegah dan muka. Kalau tak tahu sedikit sebanyak asal, macam mana kita nak cegah? Macam mana kita biasa dengar hari Jumaat orang suruh buat perkara baik, ittaqullah, haqqa tuqatih, itu syarat kurban.
Kena besar takwa, tak takwa tak jadi berubah, jadi besar takwa. Jadi balik rumah tu kisah tidak kena takwa kita ni, tapi macam kisah dengan Allah Yesus takwa, besar hebat orang yang bertakwa ni. Tapi takwa tu tidak faham. Perintah takwa itu perintah, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Seorang ke depan orang, sembunyi ke, tapi nak macam mana nak buat ke perintah, tak pandai. Suruhan Allah banyak lagi. Ini sebuah ibadat pula, pecahan pula, tak pandai. Nak buat mana, nak macam mana. Larangan Allah pula banyak ni, tak boleh, hak ni makruh. Ada lagi 3 makruh. Ada buat sedar sembahyang, ada hukum, ada syarat, ada sunnah abah, ada sunnah ayah, ada yang makruh, ada yang batal, kafir, batal begitu. Jadi tak boleh nak kita nak buat sesuatu tu. Sebab itulah dalam hadis lain, ni nisbah, kita bahas nisbah menyuruh dengan kebajikan, al-ma'ruf. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza 'amilatil khati'ah fil ard kana man syahida fakariha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiha kana kaman syahida. Kama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesan bila seorang tu tidak ada rasa benci dalam hati dia tu, bila dia tengok maksiat, ada orang buat kerja salah, kita benci walaupun jauh. Orang ada ni mewah gini kena ada rasa benci, walaupun kita takut nak bersuara, hilang berbagai hilang, bahaya keselamatan kita. Maka hati itu semua, kalau kita tak buat apa, seolah ini disebut dalam hadis Nabi, bila dilakukan salah satu idza khati'ah, amilatul khati'ah, bila dilakukan satu kesalahan di atas muka bumi, siapa yang menyaksikannya lalu membencinya adalah seperti orang yang tidak berhadapan dengannya. Siapa yang tidak menyaksikannya, yang tidak berhadapan dengan maksiat, lalu dia rela dengan maksiat itu, adalah seperti orang menyaksi. Ada orang buat maksiat depan kita, kita nak tekan tangan tak boleh, nak cakap mulut bahaya, keselamatan kita dia keluar kiah apa-apa. Kita boleh hak adhaful iman, kita boleh hak lemah iman dia, boleh hak tu je, benci je, maka seolah dia tidak ada di hadapan maksiat. Maksiat walaupun kita tengok tu, tapi dia pun tengok, dia lari, dia benci dalam hati, seolah dia tak tengok, seolah dia hidup lain. Tetapi berbeza dengan orang yang tak benci, ada benci dalam hati dia, walaupun dia tak tengok, dia dengar je orang kata ada buat pesta, ya je, seolah dia duduk menyaksikan perbuatan tu. Yazbillah. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringatan kepada kita, kesan pada kebajikan. Sebab itulah boleh nak megah. Dia sebut dalam lain lagi, dia sebut al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perintah ma'ruf. Kita tengok apa tu perkara ma'ruf. Jadi dalam hadis Nabi ni jelas suruh man. Pelik kalau datang dalam hadis Nabi tu tengok man ra'a minkum. Man tu perkataan, man dipanggil isim syarat, syarat yang jazim, ada bubuh dah. Man ada bubuh dah. Ya awak ni bubuh, fa'ala ada bubuh dah. Kufa'in ada bubuh. Nisbah harfu jar sebagai tak ada bubuh dah. Ataupun persoalan ada bubuh. Ra'a syarat. Jadi dalam ni lah, bila
Musannif rahimahullah ta'ala disebut kerana hendak menyuruh dengan kebajikan dan menegah kejahatan. Jadi dia ngaji tu nak tujuan dia supaya dia buat baik dan dia cegah mungkar. Tu kita pegang situ. Jadi perkara ma'ruf ni apa dia? Ma'ruf. Maka dia ada dipanggil ta'rif dia. Setengah-setengah disebutlah ke ma'ruf, ma'ruf al-ma'ruf. Jadi para ulama setengah disebut ma'ruf adalah satu nama, satu nama fi kulli af'al, pada setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal dan syariah. Itu perkara baik. Perkara baik ni akal boleh terima. Ini kita sebut. Perkara baik ni perbuatan kita ditahui kebaikan, maknanya akal boleh, akal kita kata baik buatlah. Kan? Syariat, syariat apa sebutlah. Orang yang buat kebaikan dapat pahala. Adanya hukum halal haram. Ada hukum 5 tu lah, hukum taklifi tu. Jadi buat dapat pahala, tinggal dosa. Ada pula terbalik. Buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Jadi ini perkara ma'ruf. Ada pun akal kita rasa tenang. Kalau orang bukan Islam ni buat tolong orang, dia boleh buat ni buat ni, cuba tanya dia. Dia rasa suka tolong orang, dia rasa tenang. Itu maknanya perkara ma'ruf ni sesuai dengan akal kita, sesuai juga dengan syariah. Tu ada. Itu kita masuk sebelum ni. Kalau perbahasan akidah, dia ada hukum syarak, hukum akal, hukum akal, ada hukum ada. Jadi hukum syarak tu bagilah taklifi, wadai. Taklifi hak 5 tu wajib sunnah. Hak wadai tu hak tu pula mani batal fasid, macam lagi tu. Jadi hukum akal tu, akal kita ni bukan senang nak terima sesuatu, tapi ni sebuah perkara ma'ruf dia boleh terima. Ini maksud dia sebut situ. Sebab hukum akal, i'lam anna al-hukm al-aqli yanhasiru thalath aqsam, al-wajib wal-istihala wal-jawaz. Fal-wajib ayyuha dalam kitab At-Tawhid. Jadi perkara yang munkar, perkara yang wajib, contohnya akal. Hukum akal 3, wajib, mustahil, harus. Jadi semua ia ada, maknanya wajib tu dia ada daruri, ada nazari. Mustahil ada daruri dan nazari. Harus ada juga daruri dan nazari. Jadi daruri tak perlu fikir. Hukum akal ni sebuah wajib, tak payah fikir. Kita tak payah fikir macam-macam, kita boleh faham lalu. Sesuatu jisim, sesuatu jirim, sesuatu negeri awak, dia boleh ambil tempat. Dia kena perlu ambil tempat. Macam kita lah, kita jisim sebab banyak sangat. Walaupun kita kecil, tapi banyak tempat. Ada tangan, ada kaki. Bila bergabung banyak jisim lah, jirim, benda halus, jadi sudah tentu kita ambil tempat, tak payah fikir banyak-banyak. Tak payah kita fikir ni ambil tempat kedua. Kita pun akal kita nak terima juga kalau kata sesuatu, seorang tu jisim dan sebagainya, dia dah ambil tempat, kita dah terima. Dan kita berterima bahawa dia mesti ambil tempat. Kalau tempat penuh dalam ni, surah, orang mari dengar lah tu penuh. Nak duduk mana? Sudah tentu kata we want sikit nak duduk. Atau adalah hamba Allah hebat suatu hari tu, dia masuk surah kita, nak masuk surah lagi,
Lepas tu sepik dah, dah kuat dah. Kita tak apa, saya duduk atas udara. Dia duduk sela atas udara gitu. Mana orang duduk bawah lagi. Katakan kalau boleh lah, mustahil tak boleh itu. Kalau dia boleh, maka kalau dia boleh, ia tetap juga mengambil ruang, mengambil tempat. Dia panggil relatif, dia duduk atas angin. Itu dia sebab burung lah. Ada satu lagi nazari, dia perlu fikir, dia perlu kaji. Dia kena fikir, kalau ni tak terima, akhirnya dapat kuasa. Kata sifat Allah ada qudrah, iradah. Akhirnya dia pergi tengok jalan-jalan, kursiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dia tengok, Allah Ta'ala pesan, tengoklah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana orang yang dusta tu. Tengok ada. Jadi tengok dengan mata, dengan akal. Tengok, baru dia dapat keyakinan bahawa kekuasaan tidak ada lain, hanya Allah Ta'ala. Itu buatkanlah. Tapi perkara ma'ruf yang disebut di sini, iaitu akal kata baik, syariat kata baik. Jadi sudah tentu bila kita buat perkara baik, buat kebaikan, kita akan mendapat pahala. Lepas tu diri kita sendiri akan jadi tenang, suka. Itu disebut al-ma'ruf. Ada setengah dikatakan ma'ruf adalah satu nama. Segala yang dicintai oleh Allah, seperti dia merupakan iman dan amal soleh. Perkara ma'ruf, perkara yang Allah Ta'ala suka. Dan bila kita buat itu, dia akan menambah iman kita, maka dia dikira juga amal soleh. Itu kebaikan ma'ruf. Hanya so kita buat belajar, buat megah, tujuan nak buat benda ni, bukan megah untuk dengar orang, nak tanding, ilmu mana hebat, itu bukan. Itu dipanggil penyakit syirik khafi, dipanggil mai bahasa Arya syirik asghar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan jangan buat kerja-kerja tu. Ma'azabillah. Jadi itu perkara ma'ruf. Perkara ma'ruf boleh juga dianggap dia tu baik. Maknanya sekalalah dia dipentah dengan dan menegah kejahatan. Di kejahatan tu, kejahatan disebut al-munkar. Jadi munkar ni, apa dia munkar? Jadi segala yang dilarang syariah ataupun segala yang menyalahi syariah. Kita tengok syarak Quran hadis, kalau syariah peraturan. Jadi Allah Ta'ala datangkan kita ni duduk atas dunia ni, ada peraturan dah, kena ikut. Dah ikut bahaya, kena langgar bahaya, langgar lampu merah bahaya, langgar peraturan apa-apa Allah Ta'ala atas dunia, kena hukuman. Jadi begitu juga esok balik bertemu dengan Allah. Hak ni tak boleh, Allah Ta'ala kata. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Begitu juga Syekh Al-Islam, setengah disebut munkar satu nama, yang mengaku semua yang dilarang. Itu maksud kepada munkar. Jadi di sinilah disuruh kita belajar, nak megah kerana nak tuntut ilmu itu akan kemegahan kerana nak suruh orang buat kebajikan, nak suruh buat kebajikan. Jadi syarat pun bukan senang juga, jadi syarat dia, sifat dia maksud pada syarat, dia maksud pada pendakwah pula. Jadi tidak bila kita tengok perkara ma'ruf, perkara munkar, hak pertama kita kena benci. Kena ubah jelas. Kita tahu dah, semua kita dengar, biasa dengar dengan tangan, dengan mulut, dengan hati. Kena ada juga. Kalau tak ada, ialah tak ada belaka dulu tu. Walaupun hati dah lemah, maka kita lepas fardu ain.
Ini disebut iaitu peringkahkan dalam hati, dengan hati, perkara ma'ruf. Dalam hati adalah di antara fardu ain yang wajib pada tiap-tiap seorang muslim kena betul. Kita tengok orang buat benda-benda dosa, tapi dia tak berani, bahaya. Iman dia berlemah. Kalau dia tegurkan jadi api, dia panggil mafsadah. Mafsadah kerosakan semakin besar. Dia kecil. Nak buat kebaikan tu kena tengok masalah kebaikan dengan mafsadah, kerosakan. Hak mana? Jadi kalau besar, bahaya. Begitu juga orang berubat. Asal-asal kita ikhtiar suruh berubat. Jadi kalaulah berubat kita menyebabkan jadi menarat, jadi haram. Kalau kita dah tahu sikit, setengah jadi makruh. Tapi kalau berubat kita sudah tentu, kita yakin dan sebagainya, nasihat dan sebagainya, kebiasaan begitu akan sembuh, maka wajib tak boleh biar gitu. Jadi kita terikat dengan hukum 5 itu. Bila kita bergelar mukallaf, mukallaf ni bukan kita je, jin pun masuk sekali. Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jin masuk sekali. Jadi bila sebut mukallaf, keluar orang gila, keluar kanak-kanak, apa lagi, keluar orang yang buta, orang yang tak dengar pendengaran, ataupun keluar juga orang yang tak sapa dakwah situ, seru, keluar, dia tak termasuk. Tapi tak sapa dakwah tu zaman sekarang teknologi. Kalau dia jauh dengan sebuah masjid sekalipun, dia ada telefon, itu tak pakai mana. Cuma hak ni lah, bila sebut mukallaf kita terikat dengan tadi. Jadi ingkar dalam hati kita tu, nak sebut situ, supaya ingkar dalam hati kita tu dia adalah fardu ain. Itu cuma hak tangan dengan lisan dia, kalau ulama dia bahas, setengah tu kata fardu ain, setengah tu kata fardu kifayah. Itu je. Fardu kifayah sebab apa? Sebab ada dah orang cegah tangan yang kuasa, ada dah orang cegah mulut, ada orang larang dah. Mu jangan terbang lah, gigi mu kalau kena nyakit. Itu bahaya tu diri dia. Orang nak apa, dia boleh tegur apa, dia kena gini-gini dah, tak salah, maka kita lepas dah. Masalah diam belaka, itu bahaya. Setengah tu dia kata fardu ain. Jadi hak hati lah, hati tu sebuah fardu ain dan menegah dia kejahatan. Jadi kejahatan tu kita kena cegah, tidak lain tidak bukan nak megah sangat. Nak megah ada, boleh, boleh nak megah. Ni megah untuk ni, untuk nak suruh orang buat baik, nak belajar, nak pergi hak kepada Allah tu payah. Hak ni pun dapat pahala kalau kita belajar. Hak lain, Musa rahimahullah ta'ala larang kita jangan hak ni jangan. Hak ni rosak kita ni, dia akan nyakit, jadi pergi rokok semakin rosak. Tapi kalau kita nak buat ni boleh. Itu kemegahan kerana nak menyuruh kebajikan, menegah daripada kejahatan, dan meluaskan meluluskan yang sebenar, meluruskan yang sebenar dan membesarkan dan membenarkan agama. Jadi sini kita jangan ingat kata untuk megah tak boleh, ada juga. Nanti kita akan sambung balik dalam bahasa yang hak umpat biasa kita dengar boleh dalam perkara maslahah, berkaitan qadhi, mengadu sebagainya, ataupun berkaitan dusta, itu biasa dengar. Kalau kita tak mampu nak dusta, jangan betul, jangan setia sangat, sehingga benda-benda bahaya ni, bahaya kita pun setia juga, akhirnya bagi pecah, sehingga kalau melibatkan rumah tangga cerai habis. Jadi hak lugu,
Dia tak tahu pun dia tak tahu. Tipu, pakai tertipu boleh juga. Untuk masalah tu itu tak boleh. Saya dah biasa, dia kecil tak pernah main begitu. Kalau tak apa benda tu, dia ada satu lagi tauriyah. Tauriyah tu penting. Jadi kita sebut balik dalam perbahasan lain, iaitu berkaitan tauriyah, iaitu berkaitan tauriyah. Maknanya dia semata-mata nak elok daripada mudarat yang besar lagi. Boleh bohong tak boleh, kita tak lihat. Tauriyah ni mudah kita faham. Seorang ibu dia mengungkap suatu lafaz yang memberi dua makna. Pertama, makna dekat dan jelas. Ada setengah makna kita faham maksud kita begini, tapi orang kita cakap ni faham lain. Itu cara kita cakap. Itulah yang Nabi SAW ada sebut dalam perbahasan ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, hamdan wa bi ni'amika mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'ala sultani. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tabarrukna min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.